Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, marilah sama-sama pada pagi ini kita memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya diberi peluang kepada kita, diberi kesihatan yang baik kepada kita, dapat kita melaksanakan amal ibadah kita dalam keadaan yang sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan terus lagi pengajian kita, sambungan hadis yang kedua dalam kitab Matan Arba'in Imam An-Nawawi, berkenaan dengan pertanyaan Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan iman. Sebagaimana matan hadisnya, qala fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Inilah matan matan hadis berkenaan dengan pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan iman. Maksudnya, telah berkata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad, ceritakan kepada aku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya, dan beriman dengan segala kitabnya dan para rasulnya dan hari kemudian, dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan jahatnya. Maka ia berkata, benarlah engkau. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi rakaman video yang telah lalu kita telah bincangkan berkenaan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikatnya, dan pada hari ini rukun iman yang ketiga, yakni beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada sekalian kitab Allah adalah wajib hukumnya. Orang yang beriman, orang muslim, orang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, maka dia wajib beriman juga mempercayai adanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud beriman kepada kitab Allah? Beriman kepada kitab Allah ini iaitu percaya atau meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasul-rasulnya agar menjadi pedoman
menjadi panduan kehidupan bagi umatnya. Hukumnya beriman, mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah fardu ain. Maknanya wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Wajib bagi setiap orang beragama Islam. Jadi kalaulah orang beragama Islam tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada rasul-rasulnya, maka orang ini dinamakan murtad, keluar dari ajaran Islam. Maka rosaklah iman dia. Ya. Sebab itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita umat akhir zaman ini ialah Al-Quran sebagai kitab panduan, pedoman, jalan penyuluh kehidupan bagi orang yang beriman. Bagi umat-umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala turunkan juga kitab, ya. Yang pertama, diturunkan kitab kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini dinamakan kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Isa kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maafkan saya, diturunkan kitab kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni Taurat. Diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Injil. Dan akhir sekali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran, yang kita pegang, yang kita yakini, yang kita tauhidkan bahawa Al-Quran ini wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan mukjizat, panduan kehidupan bagi orang Islam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang akhir. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Alkitab Al-Quran ataupun kitab-kitab suci ini, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalamnya, yang pertama berkenaan dengan hukum hakam, berkenaan dengan cara penghidupan, berkenaan dengan cara bersosial, berkenaan dengan mencari rezeki, berkenaan dengan pembalasan, berkenaan dengan pembalasan amal baik dan amal buruk, berkenaan dengan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman mestilah mempercayai kepada kebenaran asal kitab-kitab itu, iaitu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan percaya kepada kitab yang penghabisan sekali diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran. Al-Quran adalah mengandungi sebanyak 30 juzuk tuan-tuan. Kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran, mengandungi 30 juzuk, 114 surah. Manakala ayatnya menurut perhitungan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebanyak 6,616 ayat. Manakala pada pandangan ulama lain, ada yang menyatakan 6,348. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahawa 6,236. Semuanya itu betul berdasarkan pandangan dan kajian masing-masing. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mengikut Ibn Abbas lagi, dia kaji berkenaan dengan kalimah, ya, mempunyai sebanyak 77,430 dan huruf, ya, 325,345 serta mengandungi pula sebanyak 501 ayat hukum, ya, menurut pendapat Imam Ghazali dan lainnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak jumlah ayat tersebut, tetapi amat rugi kepada kita sekiranya kita tidak beramal dengan ayat-ayat tersebut. Amat malang kepada kita sekiranya kita mengkesampingkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ya, amat rugi kepada kita sekiranya kita tidak mengambil pengajaran, tidak mengambil pedoman apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Walaupun banyak ayat tersebut, ya, ini satu kerugian kepada kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebenarnya kitab petunjuk yang menerangi jalan hidup bahagia kepada orang yang beriman, yang patuh kepada pengajarannya. Ya, dalam Al-Quran, ya, satu kitab petunjuk yang menerangi, yang menjadi penyuluh, yang menjadi panduan jalan kehidupan. Kehidupan yang macam mana? Kehidupan yang bahagia, ya, bukan kehidupan yang sengsara. Kehidupan yang bahagia kepada orang-orang yang beriman, yang patuh kepada pengajarannya. Maknanya orang beriman yang mengambil pengajaran, yang mengambil pedoman, yang mengambil pengiktibaran daripada apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang membacanya, ya, orang yang bahagia, bukan hanya sebagai zikir atau lainnya sahaja, tetapi di samping menyebut dengan lidah akan hurufnya, dipikirkan pula akan maksudnya dan otaknya sambil menyedari pengajaran dengan hatinya. Yaknilah bahagia kehidupan seseorang sekiranya dia bukan sahaja jadikan ayat Al-Quran itu sebagai zikir kepada dia, bahkan dia membaca dan mengamati, mentadabbur setiap ayat dan mengambil pengajaran daripada maksud yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tentu mengetahui hikmah diturunkan Al-Quran. Jadi kita orang beriman yang meyakini, yang percayai Al-Quran sebagai pedoman, sebagai panduan kehidupan kita, ya, sudah tentu ianya mempunyai banyak hikmah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan tentu sedar tentang keistimewaan dari segala kitab. Ya, kita perlu menyadari istimewanya Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Ya. Huruf dan kalimahnya menimbulkan kelazatan pendengaran yang tak jemu. Ya, setiap huruf, setiap kalimah yang ada pada Al-Quran itu menjadi kelazatan pada pendengar. Ya, apabila dibaca oleh seseorang, dia menjadi asyik. Sebab itulah tuan-tuan, kalaulah kita perbandingan, perbezaan dengan kitab ataupun buku yang lain. Buku yang lain kita baca sekali saja, lepas kali kedua tu kita tak nak baca dah. Tetapi Al-Quran, ya, bukan sahaja dibaca, bahkan dihafal setiap
ayat-ayat di dalam Al-Quran tersebut. Dihafal. 30 juzuk itu dihafal oleh para hufaz. Bahkan dikaji, ditadabbur, dihayati, diamalkan dalam kehidupan mereka. Inilah istimewa kitab Al-Quran yang tak jemu-jemu orang mengkaji, orang membaca, orang mentadabbur dan memerhati apa yang ada di dalamnya. Manakala maknanya membangkitkan hati, membukakan fikiran untuk berbakti serta mengubah pandangan hidup ke arah usaha melipat gandakan amal kebaikan yang lebih suci demi mencapai keredaan ilahi di dalam dunia yang sementara ini. Ini tuan-tuan, kehebatan Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panduan, yang menjadi pedoman, yang menjadi arah tuju kehidupan orang yang beriman. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kitab Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah kitab petunjuk sepanjang zaman yang tidak jemu-jemu bagi kita orang beriman, orang Islam membacanya. Tak jemu tuan-tuan. Dah khatam dah. Kemudian baca lagi, khatam lagi, baca lagi, khatam lagi. Ini yang tidak jemu-jemu kepada kita. Sentiasa mengulangi, sentiasa membasahi lidah kita dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang menjadi petunjuk sepanjang zaman. Bermula daripada turunnya Al-Quran, wahyu yang pertama, sampailah kepada kini, ianya menjadi petunjuk sepanjang zaman. Marilah suasana perubahan sekalipun Al-Quran itu sesuai dengan zaman semasa. Perlembagaan hidup orang mukmin yang ingin kemuliaan, orang mukmin yang inginkan kemuliaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat, mestilah menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan dalam kehidupan mereka. Yang demikian hendaklah diamalkan pengajarannya dan janganlah diutamakan sahaja hurufnya. Kadang-kala kesilapan kita, kita menghafal, kita mengkaji huruf-huruf sahaja. Ada orang kaji huruf saja, tetapi tidak mengamalkan apa yang ada pada ayat dan huruf kalimah tersebut. Tetapi ditinggalkan hukumnya, atau dipelajari tajwidnya, tetapi tidak diperdulikan pantang larangnya. Ini kesalahan kepada kita, dalam kita mengkaji, dalam kita mempelajari tajwidnya, tetapi kita tidak peduli tentang pantang larangnya, tidak peduli tentang hukum hakam yang ada pada ayat tersebut, yang sepatutnya orang beriman yang menyatakan bahawa Al-Quran itu sebagai perlembagaan hidupnya, dia mestilah mengambil pengiktibaran, bukan sahaja sekadar mengkaji, sebagaimana yang pernah berlaku sepanjang zaman kemunduran umat Islam. Tuan kitab ni sebut, oleh kerana orang Islam dia baca sahaja ayat-ayat Quran, dia kaji sahaja, tetapi dia tidak amalkan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berlakulah kemunduran umat Islam sesuai dengan maksud hadis Ibn Mas'ud yang menyatakan sebagai berikut. Ibn Mas'ud menyatakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Maknanya hadis ini di dalam kitab Al-Muwatta,
dinyatakan di dalam Al-Kitab Muwatta, dan Imam Asy-Syatibi ada menerangkannya dalam Al-Muwafaqat. Ini ada dinyatakan oleh dalam kitab Al-Muwatta dan Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Maksudnya, hadis ni panjang tuan-tuan, maksudnya sesungguhnya Nabi sebutkan, sesungguhnya engkau berada pada suatu zaman yang didapati banyak fuqahanya, yakni orang-orang yang faham ayat Al-Quran, dan sedikit pula qurra'nya, orang-orang yang pandai membaca ayatnya. Tetapi hudud Al-Quran, larangan-larangannya tetap dipeliharakannya, sedangkan hurufnya tidak pula sangat dicuaikannya. Sedikit orang meminta, banyak orang yang memberi. Mereka memanjangkan sembahyang dan memendekkan khutbah. Agak-agaknya tuan-tuan, zaman siapa ni? Zaman siapa ni? Nabi sebut ni zaman siapa? Nabi kata, banyak fuqahanya, orang yang faham tentang ayat Al-Quran, dan sedikit pula qurra'nya. Dan Nabi sebutkan juga, pantang larang Al-Quran, hukum hakam tetap dijaga. Ini orang-orang ni ialah orang-orang zaman orang terdahulu lah, orang-orang terdahulu. Banyak orang yang memberi daripada orang meminta. Banyak orang yang memberi daripada orang yang meminta. Maknanya orang minta ni kurang. Yang memberi, yang nak memberi itu ramai. Mereka memanjangkan sembahyang dan memendekkan khutbah. Ini zaman-zaman terdahulu. Mereka mulakan saja amal-amal mereka sebelum percakapan mereka. Sebelum dia cakap, dia beramal dahulu. Dan akan datang satu zaman kepada manusia yang didapati sedikit sekali fuqahanya. Zaman kita ni tuan-tuan, zaman kita sekarang ni, yakni Nabi kata akan datang satu zaman sedikit sahaja fuqahanya. Fuqaha ni ialah orang-orang yang faham tentang ayat-ayat Al-Quran. Tak banyak tuan-tuan. Ada, tapi tak sehebat para sahabat, tak sehebat orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Iaitu zaman sahabat dan kemudiannya. Mana tuan-tuan? Silap saya. Okey, baik. Dan banyak pula qurra'nya, yakni qori-qori, pembaca-pembaca Al-Quran. Zaman kita, zaman sekarang ni ramai orang-orang yang boleh membaca Al-Quran dengan cara betul, dengan cara bertaranum, dipelihara benar hurufnya, cukup jaga tentang hurufnya, tetapi disisiakan hududnya, larangannya. Jaga baca ayat Quran dengan jaga hurufnya, jaga tajwidnya, tetapi tidak mengamalkan apa yang dilarang, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayat tersebut. Ini zaman kita tuan-tuan. Banyak orang yang meminta. Zaman kita ni banyak orang yang minta. Sedikit orang yang memberi. Mereka memanjangkan khutbah dan memendekkan sembahyang. Ini jelas, Nabi sebut ni jelas berlaku di zaman kita. Mereka mulai menuruti kemahuan mereka sebelum melakukan amal-amal mereka. Mereka cakap, kadang-kadang mereka tak buat.
ya. Ni pandai bercakap tetapi tidak lakukan. Mereka tak lakukan. Ini zaman bila? Zaman kita, tuan-tuan. Demikianlah maksud hadis tersebut yang menggambarkan kepada kita bahawa zaman pertama yakni zaman sahabat dan kemudiannya adalah zaman yang cukup terpelihara kehormatan isi Al-Quran. Ini zaman-zaman dahulu. Zaman sahabat, zaman selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil zaman sahabat. Kerana fiqhul Quran, pengertian Al-Quran dan fahamnya serta memelihara hudud atau larangannya dan mengambil hukumnya adalah didahulukan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengerti isi Al-Quran dan faham tentang hukum hakamnya dan larangannya, dan mereka mengambil hukumnya dijadikan sebagai panduan kehidupannya dan didahulukan, dan diutamakan daripada semata-mata bacaan yang kosong pengertiannya. Ini ulama-ulama dahulu. Pada zaman itu pengajaran Al-Quran mempengaruhi jiwa. Meresap. Pengajian Al-Quran ni meresap di dalam jiwa dia. Rasa kasih sayang meresap ke lubuk hati. Rasa cinta, rasa hormat, rasa menyanjungi Al-Quran itu meresap ke dalam hati. Apabila mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka gemetarlah hati dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah iman mereka apabila diperdengarkan ayat Al-Quran. Gemetar jiwa mereka. Ini zaman para sahabat. Berbeza, tuan-tuan, dengan zaman kita. Tambah-tambah lagi, umat akhir zaman ini, bacalah ayat Al-Quran, ceritalah tentang hukum hakam kepadanya. Mereka tidak mengambil pengertian. Mereka tidak mengambil indah. Mereka tidak mempedulikan tentang larangan, hudud yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Hudud ni maksudnya larangan. Hingga sedikit orang yang meminta. Zaman para sahabat tak ramai orang yang meminta. Tetapi banyak orang yang memberi. Ramai orang yang nak bersedekah. Ramai orang yang nak memberi. Zaman kita, tuan-tuan, hari ini ramai yang meminta. Tetapi tak ramai yang nak memberi. Ramai yang meminta. Lebih-lebih lagi dalam suasana pandemik COVID-19 ini, ramai masyarakat yang terkesan daripada wabak ini. Ada yang dibuang kerja, ada yang hilang punca pendapatan, ada yang menganggurlah, terpaksa meminta untuk menyara kehidupan diri dan keluarga. Jadi sebab itu kita lihat mereka-mereka ini berusaha meminta daripada orang ramai. Maka menjadi tanggungjawab kepada pemerintah memberikan apa jua agar orang yang meminta tadi terpelihara jiwa dia, terpelihara kehormatannya, terpelihara agamanya. Jangan, tuan-tuan, disebabkan kerana lapar ni orang sanggup buat apa saja. Kerana lapar saja, kadang-kala maruah hilang, tergadai di kelaparan. Maruah agama tergadai disebabkan kelaparan. Sebab itu kita orang Islam yang mempunyai kelebihan, mempunyai lebih
makanan, mempunyai lebih pendapatan, maka hulur-hulurkanlah bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, disebabkan yang hilang punca pendapatan disebabkan wabak pandemik COVID-19. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka di kala itu memanjangkan sembahyang. Orang dahulu, tuan-tuan, dipanjangkan sembahyang. Kerana sembahyang adalah munajat, dan bisikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu dilambatkan masa dalam mengerjakannya. Mereka ni sepanjang sembahyang lama, panjang sembahyang dia, berbanding dengan zaman kita sekarang ni. Tambah-tambah lagi, kalaulah kehidupan di Kuala Lumpur yang memerlukan masa begitu berharga sekali, maka kalau sembahyang lambat, maka contohnya sembahyang Jumaat, maka lambatlah dia masuk pejabat. Ini suasana berbeza, tuan-tuan. Jadi sebab itu dalam bab hal ini perlu kepada melihat kepada suasana. Kalau orang-orang dahulu mungkin dia sembahyang lambat itu adalah sembahyang secara berseorangan, sembahyang sunat sebagai contoh, sembahyang malam dia buat di rumah masing-masing, maka perlu dilambatkan. Kalaulah kita sembahyang berjemaah, maka imam tadi perlu melihat suasana, perlu melihat pada suasana. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan khutbah mereka ringkaskan. Orang dahulu khutbah ni dia pendekkan. Kerana khutbah semata-mata percakapan, gerak lidah, penuturan huruf yang habis begitu saja. Dan mereka mengutamakan amal dan memulakannya sebelum mereka bercakap dan berbual dan bertukar fikiran. Mereka ni amal dulu. Mereka ni lakukan dulu sebelum mereka berkongsi kepada orang lain. Zaman tersebut telah berlalu. Sekarang tibalah pula satu zaman baru di mana keadaan telah berubah sama sekali. Zaman kita, tuan-tuan, kini telah banyak orang membaca Al-Quran, ramai orang baca Al-Quran, tetapi bacaannya tidak sampai ke hati, Masya Allah. Hanya sekadar di bibir sahaja. Banyak orang yang mengutamakan dan menghafaz surah Al-Quran, ramai, tetapi disesiakan terus hududnya, larangannya, hukumnya, nasihatnya, pelajarannya. Sebab itulah Al-Quran tidak dapat menginsafkan mereka, dan mereka pun tidak insaf sesama mereka. Ini amat malanglah kepada orang-orang yang menghafaz Al-Quran, kemudian dia mensia-siakan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Hingga banyak orang yang meminta, tetapi sedikit orang yang memberi di antara mereka. Ini zaman kita, tuan-tuan, ramai orang minta tetapi sedikit saja orang yang memberi. Mereka memanjangkan khutbah kerana khutbah tidak menyusahkan mereka. Ni khutbah tak susah mana, tuan-tuan. Naik atas mimbar, sebutlah perkara-perkara apa yang nak disebutkan, dengan syarat rukun khutbah tadi cukup. Bagilah panjang mana. Satu ketika dulu, tuan-tuan, saya pengalaman dahulu dengar khutbah. Khutbah saja sampai 45 minit. Khutbah pertama saja sampai 45 minit. Ini gelisah, tuan-tuan. Kalau kita duduk bersila, tuan-tuan, banyak kalilah kita tukar sila kita tadi. Kaki kanan duduk di bawah, kemudian tukar kaki kiri duduk di bawah, kebas kaki.
Ini zaman kita, tuan-tuan. Sepatutnya khutbah ini, khutbah yang berkualiti ialah khutbah yang mengambil masa tidak kurang daripada 6 ke 8 minit sahaja. Ini khutbah Jumaat yang berkualiti. Ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhir-akhir ini kita lihat khutbah Jumaat sudah dipendekkan sejak bila? Sejak adanya COVID-19. Ini hikmahnya, tuan-tuan. Hikmahnya COVID-19 ini, khatib berkhutbah pendek. Ya. Khatib berkhutbah pendek. Sembahyang pun pendek juga, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak nak lama duduk di dalam majlis yang ramai di kalangan manusia. Ramai jemaah. Dia tak nak. Ya. Okey, baik, tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan mereka memendekkan sembahyang zaman kita, tuan-tuan, ya. Memendekkan sembahyang kerana sembahyang menggelisah jiwa mereka disebabkan tidak ada hubungan langsung dengan Allah yang Maha Kuasa. Sebab tu orang yang hatinya kotor, ya, hatinya berpenyakit, ya. Mereka rasa resah, mereka rasa gelisah. Tidak boleh duduk lama di atas sejadah, tidak boleh duduk lama di dalam masjid. Ini sebab apa? Sebab terasanya tercucuk-cucuk di punggung mereka. Sebab itu mereka tidak boleh duduk lama. Kalau kita lihat, lepas sembahyang je, lepas bagi salam je, mereka terus bangun. Ini seseolahnya begitu, ya. Patutnya, tuan-tuan, sebelum kita mengangkat punggung kita daripada berada di atas tikar sejadah ataupun di masjid itu, maka kita tunaikanlah dahulu tuntutan sunatnya selepas daripada sembahyang. Paling tidak pun, tuan-tuan, istighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni zaman kita sekarang ni, tuan-tuan, ya. Zaman akhir zaman, zaman umat yang nipis imannya, berbeza dengan umat-umat terdahulu yang tebal iman mereka dan mereka sanggup berada di dalam masjid, berada ketika solat dengan masa yang panjang. Zaman kita ni, tuan-tuan, tidak begitu, ya. Akhirnya mereka suka bercakap menurut kemahuan mereka. Jadi ini umat akhir zaman. Dia bercakap mengikut kemahuan mereka, bukan mengikut apa yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya. Sebelum mereka melakukan amal yang sepatutnya mereka mulai. Ya. Jadi inilah, dia pandai cakap saja. Amalnya kurang. Pandai cakap, ya. Ini tukang cakap lah, tuan-tuan, ya. Dengan keterangan ini, jelaslah bahawa Al-Quran tidak dapat dipenuhi maksud utama dari turunnya dengan bacanya ayat demi ayat selagi belum diperhatikan pengertian dan tujuannya dan cara yang sepatutnya. Jadi kalaulah, tuan-tuan, kalaulah kita sekadar baca sahaja, sekadar hafal sahaja, tetapi tidak mengambil pengajaran, tidak mengambil pengiktibaran, tidak mengambil tidak mengambil faedah daripada ayat-ayat tersebut, maka rugilah kita, ya. Maka rugilah kita, tuan-tuan. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Shaf ayat 29,
kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatazakkara ulul albab. Ini sebuah kitab yang kami turunkan. Ini sebuah kitab yang kami turunkan dia kepada engkau yang diberkati. Ini Al-Quran, ya. Supaya mereka perhatikan ayat-ayatnya dan supaya mengambil peringatan orang-orang yang mempunyai fikiran. Allah sebutkan inilah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mengambil peringatan, mengambil pelajaran, mengambil pengiktibaran, ya, kepada orang-orang yang mempunyai fikiran, ya, macam kita lah, ya, orang yang beriman ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan berkenaan dengan kepentingan Al-Quran dalam kehidupan manusia, ya. Sebagai contohnya dalam surah Al-Isra ayat 9, Allah nyatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memimpin perjalanan yang lebih lurus, ya, dan mengembirakan kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bahawa mereka ada ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah, ya, yang dikatakan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai peringatan, sebagai pengajaran kepada kehidupan orang Islam, ya. Lingkungan kehidupan orang Islam ni tidak boleh lari daripada Al-Quranul Karim. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fahamlah kita bahawa, ya, Al-Quran ataupun kitab-kitab yang turunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ianya semuanya mempunyai pengajaran, mempunyai pengaturan kehidupan sebagai panduan arah tuju untuk keselamatan kehidupan dunia dan kehidupan di hari akhirat bagi orang yang beriman. Yang kedua, beriman dengan Al-Quran merupakan suatu perkara yang wajib, yang tidak boleh tidak. Orang Islam ni mestilah meletakkan Al-Quran, mempercayainya, mentauhidkannya dan mempelajarinya serta menghayati hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran sebagai panduan kehidupan mereka. Yang ketiga, tuan-tuan, kita umat akhir zaman ini mestilah mengambil pengajaran daripada Al-Quran agar kehidupan kita tidak tersasar dari landasan agama Islam yang lurus. Sekiranya kita berpegang, maka Allah sebutkan, ya, Al-Quran ini boleh mengembirakan kita, ya, boleh mengembirakan sebagai petunjuk yang jelas, ya, kepada orang yang beriman. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penjelasan tentang beriman kepada Al-Quran ini saya telah sebutkan di dalam rakaman video yang telah lalu dalam sesi pembacaan kitab Mustika Hadis jilid pertama. Saya telah jelaskan panjang lebar di situ dan tuan-tuan boleh rewind balik dalam sesi video itu. Seingat saya dalam 2 bulan yang lepas. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga video kali ini memberi manfaat kepada kita semua. Saya mohon kepada tuan-tuan supaya sokonglah video yang baik ini, supaya dapat
sebarkan kepada sahabat-sahabat kita, sebarkan kepada kawan-kawan kita, semoga ianya memberi manfaat kepada kita bersama. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan keberkatan kepada saya dan tuan-tuan dengan asbab kita melakukan perkara yang baik, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kejadian diri saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang dalam penjelasan tentang rukun iman yang keempat, yakni beriman kepada sekalian Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.